Pelajar, Assalamualaikum. Hari ini kita sambung subtopik 4.2 iaitu pertahanan badan. Okey, ingat lagi tak istilah patogen? Apakah maksud patogen? Patogen ialah sebarang benda sinda yang akan menyebabkan badan kita sakit. Okey, jadi cubaan patogen dalam banyak cara untuk masuk ke badan kita melalui mulut iaitu sistem respirasi, melalui sistem pencernaan pun dia boleh masuk, melalui sistem perkumuhan seperti bahagian kita membuang air ataupun melalui kulit. Okey, jadi mari kita tengok 3 barisan pertahanan yang badan kita telah sediakan. Okey, pertama ialah barisan pertahanan pertama. Okey, benteng barisan pertahanan pertama dibina oleh kulit kita. Okey, jika kamu perasan, kamu tengoklah kulit di tangan kamu tu. Okey, sifat dia liat-liat. Okey, kadang-kadang dia berminyak kan. Okey, untuk pengetahuan kamu, di kulit ada penghasilan sebum ataupun lapisan minyak yang akan bertindak balas terhadap patogen untuk melawan dan membunuh patogen. Dalam masa yang sama, barisan pertahanan pertama juga terdiri daripada membran-membran mukus yang melapisi dinding saluran seperti saluran pernafasan, saluran pencernaan dan juga saluran perkumuhan. Okey, sebagai contoh yang saya cakap sebagai dia melapisi saluran pernafasan. Okey, mula-mula sekali dalam lubang hidung kamu ada penghasilan mukus. Okey, mukus dalam lubang hidung itu dia akan bertindak untuk menghapuskan patogen pada peringkat pertama. Okey, barisan pertahanan pertama. Okey, jadi barisan pertahanan pertama ada 2 iaitu kulit dan yang kedua ialah lapisan membran mukus yang melapisi saluran-saluran pernafasan, pencernaan dan juga perkumuhan. Okey, sekiranya patogen itu boleh menembusi kulit seperti kulit kamu terkoyak ataupun tercedera, masa inilah patogen akan memasuki barisan pertahanan yang kedua, iaitu ia akan masuk ke aliran darah kita. Okey, biasanya kalau kulit kita luka, kulit kita akan berdarah, betul kan? Okey, pendarahan itulah yang menandakan pintu ataupun barisan pertahanan pertama telah terbuka untuk patogen masuk. So sekarang ni patogen dah masuk. Kita tengok apakah yang terdapat dalam barisan pertahanan kedua? Sel darah putih. Okey, jadi sel darah putih pada masa ini dia akan terus bertindak balas dengan sebarang patogen yang masuk. Okey, apa yang dia lakukan? Sel darah putih akan mengelilingi patogen, kemudian dia akan mencernakan patogen melalui proses fagositosis. Okey. Tapi, tahukah kamu bahawa sistem pertahanan yang kedua juga boleh ditembusi oleh patogen yang lebih kuat? Okey, di sinilah ia bergantung kepada sistem keimunan badan kamu yang berada pada barisan pertahanan ketiga. Okey, kenapa cikgu cakap macam tu? Kenapa teacher cakap macam tu? Kerana barisan pertahanan ketiga ini sebenarnya telah menyediakan antibodi-antibodi yang bertindak secara spesifik terhadap patogen tertentu. Sebagai contoh, pada masa lalu kamu pernah diserang oleh virus ataupun patogen A bagi sesama oleh patogen A. Apabila kamu sembuh daripada sesama itu, maka antibodi telah terbentuk untuk patogen A. Apabila patogen A ini menyerang semula badan kamu pada masa kini, maka antibodi akan melawan patogen A dengan bergumpal dengan patogen A tersebut. Okey, jadi sistem keimunan badan ini telah terbina, telah sedia ada di barisan pertahanan ketiga. Bagi meningkatkan kefahaman kamu, mari kita tengok simulasi yang teacher sediakan untuk kamu. Jom!
darah putih. Saya akan makan dan mencerna kamu secara fagositosis. Saya patutnya saya terlepas lari. Lari. Ha! Tak boleh. Kamu tak boleh lari. Saya antibody. Saya akan makan kamu. Saya akan bunuh kamu. Ya. Okey. Antibody ialah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih sebagai gerak balas terhadap antigen. Okey, manakala apakah pula antigen? Okey, antigen ialah jasa asing yang merangsang penghasilan antibody. Okey, antigen ialah jasa asing yang merangsang penghasilan antibody dan biasanya antigen ini semestinya datang daripada patogen. Okey, setakat itu dulu kita tengok kepada unit yang seterusnya. Okey. Kepentingan imunisasi. Okey, kamu pernah tak dengar tentang imunisasi? Apabila kalau kita tengok bayi yang baru lahir mesti dibawa ke klinik dan disuntik. Okey, selepas beberapa bulan dibawa lagi ke klinik dan disuntik lagi. Okey, mengapa? Itu ialah imunisasi yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, apa tujuan imunisasi? Okey, kita tengok sedikit. Imunisasi adalah usaha untuk memberikan daya tahan secara aktif. Okey, daya tahan apa? Daya tahan untuk sistem keimunan badan seseorang. Okey, ia bermula sejak kamu bayi, kanak-kanak dan sehinggalah kamu dewasa. Okey, ia diberi melalui suntikan vaksin. Okey, kepentingan imunisasi adalah untuk meningkatkan daya tahan sistem keimunan badan seseorang. Okey, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan vaksin? Okey, kita tengok di sini. Vaksin sebenarnya adalah mengandungi antigen yang diperoleh daripada sebahagian daripada virus yang telah dimatikan. Okey, virus ataupun bakteria lah bagi penyakit yang tertentu. Okey, yang telah dimatikan maka kita namakan sebagai vaksin. Okey. Ini adalah jadual pemvaksinan yang dilaksanakan di Malaysia bermula daripada kamu awal bayi sehinggalah kamu remaja seumur 15 tahun. Dan ini adalah senarai vaksin-vaksin bagi penyakit berbahaya yang telah dimasukkan ke dalam jadual imunisasi kita. Okey, bagi yang telah mengambil vaksin, tahniah kerana kita alhamdulillah telah terbina antibody di barisan pertahanan ketiga kita terhadap penyakit-penyakit ini. Jadi ambil masa kamu untuk tengok. Okey. Okey, setakat itu sahaja penerangan teacher untuk subtopik ini dan bagi meneruskan subtopik seterusnya iaitu jenis-jenis keimunan pasif dan keimunan aktif, teacher telah senaraikan senarai-senarai video yang sangat best untuk tontonan kamu. Jadi jangan lupa habiskan tugasan untuk menonton video yang seterusnya. Okey, jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.